أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. Adakah kamu mengira orang-orang yang mendiami gua ataupun ashabul kahfi dan orang-orang yang mempunyai ar-raqim itu adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan? Surah Al-Kahfi ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi. Sekali lagi kita dipertemukan dalam kisah-kisah ataupun sembang-sembang berkenaan cerita-cerita dalam Quran. Telah banyak kita bercerita sebelum ini beberapa tokoh-tokoh yang Allah rekodkan namanya dalam Quran supaya kita mengambil pelajaran daripada cara perjalanan hidup mereka. Hari ini kita akan membicarakan satu lagi tokoh yang mana cerita ini telah kita sebutkan di awal muqaddimah kita tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 9, iaitulah berkenaan kisah Ashabul Kahfi ataupun kisah penghuni gua. Bila bercerita tentang Ashabul Kahfi ini, ingin saya berkongsi bersama dengan para penonton kita sekalian bahawa gara-gara kisah Ashabul Kahfi inilah Nabi SAW pernah digantung wahyu, dia panggil fatral wahyu. Wahyu pernah digantung. Seolah Nabi kena kad kuning. Jangan main-main. Kalau main bola tu kena kad kuning. Kena warning daripada Allah Ta'ala. Gara-gara Ashabul Kahfi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya satu hari, ada orang daripada Mekah, dia utus dua orang utusan. Seorang bernama Nadir Al-Haras dan kedua nama Abu Mu'iz. Dua-dua ni adalah orang musyrik Mekah. Tujuan mereka dihantar adalah untuk buat siasatan. Betul tak Nabi kita ni Rasul yang ori? Ori ke spicy? Nak kena cek lah ori. Dia kata tidak. Maka mereka pun sampai di Madinah daripada Mekah ni. Sampai di Madinah, dia buat siasatan, cari satu orang pendeta Yahudi. Pendeta ni legend lah. Dia banyak baca kitab dulu-dulu punya. Taurat apa semua. Dia tahu cerita-cerita lama. Jadi dia jumpa dengan orang lama ni, dia pun tanya, Tuan Guru, macam mana kami nak tahu Muhammad ni Nabi yang betul ataupun tidak? Takut dia claim ya. Dia mengata dia nak jawatan, dia mengaku dia jadi Nabi. Dia kata pendeta ni begini, awak pergi dekat Muhammad, awak tanya dia 3 soalan. Kalau dia tak boleh jawab soalan ini, confirm dia menipu. Sebab cerita ni hanya orang otai-otai legend saja tahu. Apa soalan tu tuan? Pertama tanya dia pasal Zulkarnain. Zulkarnain ni cerita Alexander the Great. Ada orang kata ni bukan Alexander the Great. Ada orang kata Cyrus. Tak gila, yang penting dia cerita Raja Lama. Raja Lama, zaman Nabi tak ada pun. Sama ada Cyrus ke, Alexander the Great ke, Iskandar, Zulkarnain. Bukan era Nabi. Jadi dia suruh test. Awak pergi test, tanya dia tahu tak pasal Zulkarnain. Yang buat tembok Ya'juj Ma'juj dekat Georgia itu. Yang kedua tanya dia pasal pemuda yang tidur dalam gua. Ashabul Kahfi ya. Juga tidak berlaku di zaman Nabi. Yang ketiga, awak tanya dia pasal roh. Kalau Muhammad tu boleh jawab, confirm dia Nabi. Maka Nabi kita pun didatangi oleh dua orang ni tadi. Dia pun bertanya kepada
Nabi kata, Muhammad, kami datang pada Mekah, bawa khabar berita begini-gini. Kami datang nak buat pemeriksaan, nak cek betul kau ni Nabi. Jadi kami nak tanya 3 soalan. Nak tanya apa? Tolong cerita pada kami tentang Zulkarnain. Yang kedua tentang penghuni gua, Ashabul Kahfi. Yang ketiga tentang roh. Apa jawab Nabi? Begini, boleh tak kita jumpa hari esok? Hari esok datang saya jawab semua. Minta maaf sebab jawapan panjang. Kata orang tu esok. Esok datang saya jawab. Orang tu pun balik. Hari esok orang tu datang. Nabi kata minta maaf saya tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Wahyu tak turun. Sebab Nabi tak akan jawab melainkan Allah bagi jawapan. Hari ke-15 barulah turun wahyu. Turun surah Al-Kahfi ayat 23. Tapi tak jawab pun tentang 3 soalan. Malaikat bacakan ayat, Muhammad, wala taqulunna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa an yasha Allah. Muhammad, jangan kamu jawab satu-satu soalan melainkan kamu katakan terlebih dahulu insya-Allah. Rupanya Allah denda Nabi sebab Nabi lupa sebut insya-Allah. Jadi pelajaran jugalah untuk kita. Kalau berjanji dengan orang, janganlah sebut insya-Allah tu kena ada, jangan overconfident sangat. Walaupun sihat, walaupun tak ada apa-apa, kena insya-Allah juga. Esok datang kita jumpalah minum kedai ke macam mana? Beres. Mana boleh? Insya-Allah. Insya-Allah. Cuma orang kita ni insya-Allah tu biasanya dia guna untuk kalau dia tak nak pergi. Kalau dia pergi dia tak guna. Kalau dia tak pergi baru dia insya-Allah. Member ajak kendurit Johor Bahru. Kita duit tak apa nak ada. Datanglah anak sulung aku, takkan kata datang. Dalam hati Allah jauhnya nak pergi. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya tak pergi sebenarnya. Jangan. Kalau kita nak pergi, mampu sekalipun, sebutlah insya-Allah. Sebab tak tahu, lalas minit. Begitu juga teringat saya satu kisah. Di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab masa dia jadi khalifah, datang satu orang Yahudi. Action. Yahudi ni dia ketua kampung, pengurusi JKK, MPKK masa itu. Dia kata, Omar, aku ketua kampung. Kalau aku masuk Islam, sekampung semua masuk Islam. Omar kata, bagus masuk Islam. Mana boleh begitu? Aku nak tanya soalan. Kalau boleh jawab, confirm aku masuk Islam. Mu nak tanya apa? Pertama, ceritakan pada aku, ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh Yahudi ni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab jawab, tak ada masalah. Sayyidina Umar menjawab satu persatu. Wahai Umar, apakah kubur yang berjalan bersama penghuninya? Umar senyum menjawab, itu adalah Nabi Yunus yang duduk dalam perut ikan. Tiba satu soalan dia tanya, Wahai Umar, sebutkan pada aku 5 makhluk yang tidak boleh yang lahir bukan daripada ibu dia. Agakkan tuan-tuan apakah jawapan? 5 makhluk yang tidak lahir daripada ibunya. Yang ini kita akan jawab kemudian. Kerana kita akan berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara, alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi sudi bersama kami hingga ke saat ini. Kita membincangkan satu nama atau tokoh dalam Quran yang ceritanya begitu terkenal, iaitu Ashabul Kahfi, iaitu tentang sekumpulan pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Begitu kuat penangan pemuda-pemuda ini hinggakan Nabi SAW pernah dikantung 15 hari wahyu kerana tak dapat nak jawab siapakah Ashabul Kahfi ini. Begitu juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah ditanya satu soalan oleh orang Yahudi. Wahai Umar, sebutkan aku 5 makhluk yang tidak lahir daripada mak dia. Umar kata, ini bukan soalan. Ini dah main teka-teki, kata dia. Kata dia, tak. Kami tanya ni soalan yang betul-betul. Kalau Muhammad dulu betul Nabi yang original, mesti dia tahu. Jadi Umar telah minta bantuan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka datanglah Ali dipanggil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ali pun tanya, apa masalah? Wahai Ali, tolong jawab bagi pihak kerajaan. 5 soalan yang diminta oleh Yahudi ni tadi, 5 makhluk yang tidak lahir daripada mak. Ali kata, senang sangat soalan. Terkejut semua orang. Senang tang mana pula? Katanya 5 makhluk itu semuanya disebutkan dalam Quran. Tapi Ali ni orang cerdik. Dia kata begini, makhluk pertama yang lahir tanpa melalui mak bapak, Nabi Adam.
Itu cerita dalam Quran ada kan. Adam lahir begitu saja. Yang kedua isterinya Siti Hawa. Jaga tak ada mak bapak. Itu ke cerita dalam Quran. Yang ketiga makhluk yang lahir tanpa ibu bapa adalah ular yang jadi pada tongkat Nabi Musa. Dan itu ada cerita dalam Quran. Dia wujud dari tongkat. Ping, jadi ular begitu saja. Abrakadabra sim salabim, pung, jadi ular. Betul. Yang keempat kata Ali, makhluk yang tidak lahir daripada mak bapak adalah unta putih zaman Nabi Saleh. Nabi Saleh dulu dia diberikan mukjizat pada kaumnya untuk kaum Samud untuk jaga seekor unta. Jadi unta itu datang pada surga, tak ada ibu bapa, dia lahir dari celah-celahan batu saja. Dan makhluk yang kelima yang paling popular lah makhluk ini, iaitu kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dalam peristiwa penyembelihan anaknya Nabi Ismail. Tercenganglah Yahudi tu, boleh jawab semua. Ini soalan biasa. Kata saya tak ada yang peliknya. Tuan-tuan yang mendengar dah tahu jawapan, memanglah rasa senang, cuba tak jawab dari tadi, tak jawab juga. Kata Ali, dah jawab ni, masuklah Islam. Kata Yahudi, tak acilah. Saya tadi nanya untuk bos awak, bukan untuk awak. Awak ni tolong jawab je. Kalau nak suruh saya masuk Islam, kenalah saya sendiri tajukan soalan pada awak. Kata Ali, yelah, antara free, tanya. Apa nak tanya? Maka Yahudi ni pun beritahu, wahai Ali, ceritakan pada aku tentang 6 orang pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Ali kata, Ali gelak lah. Bang, saya boleh jawab abang nak angle mana. Surah tu turun, saya ada. Surah Al-Kahfi turun, saya boleh cerita ayat ni turun waktu malam ke siang ke petang ke pagi. Nabi tengah baring ke menerak ke berdiri. Saya tahu semua. Abang nak tahu daripada perspektif mana? Kata Yahudi ni, saya tak naklah tahu daripada Quran. Saya orang Yahudi, saya nak tahu dari perspektif Israeliat saya. Saya nak tahu apa nama kota itu. Apa nama pemuda-pemuda itu. Maka Ali pun kata, ini jawapan panjang tuan. Maka Ali pun beritahu, kekasihku Muhammad pernah bercerita, kisah ini terjadi di kota Efesus ataupun Tarsus yang dikatakan terletak di Turki pada hari ini. Adapun dulu Efesus ini di bawah kerajaan Rom dan rajanya bernama Efesus, seorang yang sangat baik adil. Selepas dia mangkat, datang satu raja daripada Parsi namanya Dikianius. Dan Dikianius ini telah menjajah Efesus. Dia seorang raja yang zalim dan dia telah mendirikan sebuah istana. Dan dia juga ada 6 orang menteri yang berdiri di kiri dan kanan. 6 orang inilah Ashabul Kahfi. Ditanya oleh Yahudi, tolong sebut nama-nama dia. Dalam Quran tak sebut nama. Tapi sebab Ali pernah dengar Nabi bercerita. Kata Sayyidina Ali, kekasihku Muhammad pernah bercerita, 3 orang di sebelah kanan, namanya Tamliha, Miksalmina dan Mikhaslimina. 3 orang di sebelah kiri, namanya Martilius, Cassitius dan Sidemius. Cerita ni panjang, gerbung, sampailah bab 6 pemuda ni dah tak suka pada raja yang kufur, dia lari pergi ke gua. Dan mereka ditemani seekor anjing. Bila Ali cerita pasal anjing, Yahudi mencelah. Pohon laluan mencelah, nak menanya, anjing tu warna apa? Warna anjing pun dia tanya, anjing warna hitam. Apa nama anjing? Namanya Kitmir. Sampailah tiba bab gua, sampailah tiba bab gunung, dia tanya satu persatu. Akhirnya ketika itu, dia berjaya jawab semua soalan. Cerita ini direkodkan dalam kitab Qisasul Anbiya, muka surat 566, tafsir ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Maknanya Ashabul Kahfi ni cerita yang begitu masyhur sekali. Menarik sekali kisah. Tapi itulah salah satunya Ashabul Kahfi. Kelompok yang sangat menjaga diri mereka sampai sanggup duduk di dalam gua bertahun-tahun. Allah Ta'ala tidurkan mereka. Dalam Quran tidak dinyatakan berapa tahun mereka ditidurkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-22 surah Al-Kahfi, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Allah tidak menyebutkan berapa tahun mereka tidur. Ada orang kata 300 tahun, ada orang kata 360, itu tidak tepat ataupun tidak tahu berapa yang tepat. Yang penting mereka tidur dalam tempoh yang begitu panjang sekali. Namun saudara, apa pelajaran karakteristik paling utama daripada Ashabul Kahfi ini yang kita nak pelajari? Banyak pelajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini.
khususnya dalam suasana kita berada pada zaman Dajjal telah pun muncul. Kemunculan Dajjal dalam bentuk yang kita sukar nak menggambarkan. Adakah Dajjal turun dalam bentuk penyakit, kuman, bakteria, hiburan? Apa saja bentuk Dajjal itu turun, yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan masalah Dajjal itu. Sebab itu Ashabul Kahfi memberi satu panduan dan bimbingan kepada kita. Apakah bimbingan tersebut? Yang ini kita akan terangkan kemudian. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Tanpa kita sedari, kita telah pun berada pada penghujung pertemuan kita pada hari ini, membincangkan tentang kisah Ashabul Kahfi ataupun penghuni-penghuni gua, yang mana dalam Quran tidak dinyatakan secara terperinci siapakah mereka. Cuma riwayat yang kita bawakan pada segmen di awal tadi adalah riwayat yang disebut atau direkodkan dalam kitab Qisasul Anbiya. Kerana bagi kita orang Islam khususnya, tidak ada kepentingan untuk kita nak mengetahui apa nama dia, anjingnya warna apa, peristiwa ini terjadi di mana. Tak kiralah, ada orang kata peristiwa ini terjadi di Turki, ada yang kata di Jordan. Sebab yang paling mustahak dalam kisah Ashabul Kahfi adalah pelajaran daripada karakteristik Ashabul Kahfi itu sendiri. Sebab kalau bagi tuan-tuan yang perasan, Nabi SAW mengarahkan kepada kita mengamalkan surah Al-Kahfi apabila berhadapan dengan zaman yang mana kita yakin ketika itu Dajjal sudah mula muncul. Berlepas diri kita bincangkan Dajjal ni apa rupanya, sama dalam bentuk manusia ke, dalam bentuk kuasa besar ke, kita tidak bincangkan perkara itu. Kalau pun kita tahu lokasi duduk di mana, bukan potongan kita yang akan bunuh dia. Siapa yang akan bunuh Dajjal? Nabi Isa AS. Nabi Isa, bukan Haji Isa. Haji Isa duduk rumah diam-diam, bukan pencen sudah. Ini Nabi Isa yang akan bunuh Dajjal. Jadi tak payah rajin telajak sangat. Habis kalau Dajjal keluar takkan duduk saja Ustaz? Ya. Kalau Dajjal datang, Nabi suruh tiru saja PL Ashabul Kahfi. Apa sifat karakter Ashabul Kahfi? Pertama sekali kata ulama, Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang beriman kepada Allah semata-mata ketika majoriti masyarakat telah menganut ajaran paganisme. Artinya katalah takdir nanti Dajjal datang, semua orang jadi sesat, barat semua. Semua jadi huru-hara, agama dah tak muncul, masjid tutup semua. Tapi jadilah kita Ashabul Kahfi, tetap beriman pada Allah, duduk diam-diam, PKP dalam rumah. Ni contohlah, bukan kempen PKP dah. Jangan keluar. Jangan keluar. Yang kedua, Ashabul Kahfi, dia tidak melawan pun Raja Dikianius itu dengan tangan. Dia hanya lawan dengan hati. Sebab dia tahu kalau kita lawan tak menang. Jadi Ashabul Kahfi dia tahu sukat dia punya kemampuan tak mampu, maka benci dengan hati. Juga tidak ada masalah. Yang penting jangan bersekongkol. Yang ketiga kata ulama, Ashabul Kahfi ditampilkan oleh Allah dalam Quran kisahnya, dia tidak dimenangkan dengan peperangan. Dia tidak pergi berjuang jadi hero, tidak. Tapi mereka hanya diselamatkan oleh Allah daripada rancangan jahat dan penangkapan yang disusun oleh Dikianius di Efesus. Artinya Ashabul Kahfi dia hanya bersembunyi saja, duduk diam-diam. Dan yang keempat, Ashabul Kahfi Allah sebut dalam Quran, dia hanya melarikan diri dan bersembunyi saja di dalam gua, tidak keluar. Apa sebab? Wallahu a'lam. Tuhan seolah-olah nak memberi satu signal pada kita, mu nanti dengan Dajjal, jangan ditebin-tebin nak pergi lawan lah. Sukatan kekuatan kita tak lepas nak lawan dengan dia. Lebih baik you duduk saja diam-diam. Baca Quran. Baca surah Al-Kahfi. Sebab surah Al-Kahfi ini kata para ulama, dia adalah surah yang memberi kita kekuatan jiwa bagi orang yang menghayati. Kalau kita rujuk surah Al-Kahfi ayat yang ke-10,
mereka tak henti-henti berdoa kepada Allah semasa dalam gua. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi kamu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Maknanya dia bukanlah duduk bersembunyi saja-saja. Mana tuan-tuan nanti kita satu hari esok, kalau takdir Dajjal turun secara terang, jangan pergi cari, jangan update dalam Facebook, ambil gambar, tak payah. Duduk saja di rumah, baca Al-Kahfi, baca doa. Ayuh kita hayati sifat-sifat yang ada pada pemuda Ashabul Kahfi. Maka pada golongan-golongan muda di luar sana, jadikanlah Ashabul Kahfi sebagai ikon kita. Iaitu walaupun mereka muda, tapi mereka kalau rasa benda tu tak sesuai dengan jiwa mereka, dasar yang dibawa oleh raja mereka ketika itu tak kena dengan akidah mereka, mereka sanggup tinggalkan, larikan diri, bersembunyi, duduk tunggu bantuan daripada Allah. Hafallah surah Kahfi, 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir. Apa sebab? Percayalah, Nabi menyebut ketika zaman penuh dengan ujian, maka orang yang terselamat adalah yang menghafal surah Al-Kahfi. Kalau tidak kesemua, hafallah 10 ayat yang pertama. Akan ada kekuatan pada kita insya-Allah. Moga-moga dalam pertemuan kita berkenaan tentang kisah 6 pemuda Al-Kahfi ini memberi semangat kepada kita bersama. Sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.